Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah khusus Dr. Nurhani Saadah binti Abdullah dan rakan-rakan sekalian. Okey, tajuk pembahasan kami pada kali ini ialah penjana arus terus iaitu DC generator dan ahli kumpulannya terdiri daripada Muhammad Amirul Haziq bin Salman, Nur Fatin Najira binti Nur Hisham iaitu saya sendiri dan Nur Hidayah binti Muhammad Razil. Okey, mari kita mulakan. Pengenalan. Okey, motor dan penjana ni adalah mesin yang sama. Ianya hanya berbeza dari segi fungsi dan tugas mesin tersebut. Okey, maksud penjana ni adalah alat yang menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Dan tenaga elektrik ni terhasil daripada pemotongan flux magnet dengan gelung pengalih yang berputar. Maka disebabkan itu terhasilnya tenaga elektrik. Okey, seterusnya binaan penjana. Terdapat 6 komponen asas yang terdapat pada penjana iaitu kok ataupun kita panggil yoke, pole and pole shoes, field winding, gelung medan, armature core, teras anchor, armature winding, belitan anchor, commutator end brush dan pendukar tertib. Okey, ini adalah antara 6 komponen asas pada binaan penjana. Okey, prinsip kendalian. Okey, di sini dapat kita lihat pada sudut kosong darjah, sudut putaran iaitu kosong darjah, maknanya tidak berlaku sebarang pergerakan iaitu pengalih tu gelung pengalih tidak berputar. Sebabnya kita tak bagi torque kat dia. Kita tak bagi daya kilas langsung dekat gelung pengalih tu untuk dia berputar. Bila kita beri sedikit torque pada gelung pengalih, kat sini dapat kita lihat berlaku pemotongan flux magnet dengan gelung pengalih. Makanya kita perolehi pada sudut 90 darjah akan ada arus maksimum. Seterusnya, pada sudut 180 darjah, bila dia dah pusing lagi sekali, bila pusing pada sudut 180 darjah, kita tengok tak ada langsung berlaku pemotongan flux antara medan magnet dengan gelung pengalih. Okey, seterusnya pada sudut 270 darjah, kita lihat di sini berlaku pemotongan flux antara medan magnet dan gelung pengalih, makanya arus akan terhasil. Okey, gelung pengalih ni akan terus berputar dan gelombang akan terus terhasil, iaitu arus akan terus mengalir sehingga bekalan diputuskan. Okey, ini sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembintangan. Saya Nur Hidayah binti Muhammad Razil, nombor matrik CB170028. Okey, seperti kita tahu, jenis-jenis penjana AP terdapat 3 jenis. Yang pertama iaitu permanent magnet kekal, self-excited dan separately excited. Manakala bagi self-excited terdapat 3 jenis di bawahnya iaitu series 1, shunt 1 dan juga compound 1. Okey, manakala bagi compound 1 terdapat 2 jenis iaitu long shunt dengan short shunt. Okey. Seterusnya kita akan tengok spesifikasi mengikut jenis penjana AP. Okey, penjana AP pertama iaitu magnet kekal. Okey, magnet kekal ni terdiri daripada satu atau beberapa magnet yang terletak di sekelilingnya. Okey. Magnet kekal ni tidak menjana banyak kuasa dan medan yang dihasilkan berupaya memastikan penjana kekal berfungsi. Okey, seterusnya self-excited. Seperti kita tahu, self-excited mempunyai 3 jenis utama. Tapi self-excited adalah penjana yang menjana tenaga dengan diri sendiri pada medan gegelung secara dalaman dengan anchor. Tetapi yang membezakannya adalah contohnya pada penjana shunt 1, penjana ini disambungkan ke arah penggulungan anchor dan membentuk litas lari. Manakala bagi penjana series 1, dia membentuk litas siri apabila disambungkan kepada penggulungan anchor.
dan ia juga membawa arus anchor. Bagi jenis ketiga iaitu compound 1, terdapat dua lintai magnet. Ini bermakna ia menyambungkan secara siri dan selari dengan antara belitan anchor. Okay, seterusnya kita akan tengok separately excited. Separately excited ni pula dia penjana tersebut mempunyai gegelung yang dipertingkatkan, modify supaya secara berasingan atau luaran. Kemudian pemilih dia flux berkadar langsung dengan arus medan pada arus tidak tepu. Pada arus tepu pula di dalam keadaan kekal dan tetap. Okay, seterusnya kelebihan dan kekurangan penjana AT. Okay, penjana AT kebiasaannya digunakan untuk pencahayaan umum dan pada peralatan yang menggunakan bekalan kuasa yang kecil. Kemudian dia tidak memerlukan perintang dan penapis dalam mita penjana AT. Kelebihan lain yang terdapat pada penjana AT ialah tenaga yang cekap dan ekonomi serta berpatutan dengan syarat penjagaan yang baik. Okay, seterusnya penjana AT juga bukan penjana yang sangat ideal kerana dia mempunyai peraturan voltan yang lemah dan voltan terminal yang rendah. Okey. Di samping kelebihan tersebut, terdapat beberapa kekurangan yang terdapat pada penjana AT, iaitu kos penyelenggaraan yang sangat tinggi jika ia melibatkan operasi secara berterusan. Kemudian terdapat masalah penggulungan yang terjadi apabila karbon dipancarkan dari berus. Okey, seterusnya pada masa kini seiring dengan teknologi terdapat penjana arus ulang alik di AC. Jadi penjana DC atau AT ni kurang digunakan pada pasaran. Dan akhir sekali penjana AT memerlukan peranti kuasa pekerja yang berkuasa tinggi untuk berfungsi. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Haziq bin Salman. Saya akan membentangkan aplikasi, analisa dan perbincangan berkenaan dengan penjana DC. Okey, ini merupakan aplikasi untuk penjana DC. Yang pertama adalah alternator kereta, kedua dynamo basikal dan alat pematrian. Kemudian adalah contoh pengiraan untuk penjana. Kami ada selitkan beberapa contoh pengiraan, antaranya adalah pengiraan arus medan, arus anchor dan kecekapan. Ini adalah kita boleh tengok kat sini contoh untuk pengiraan beserta dengan formula dia. Okey, seterusnya adalah analisa. Analisa yang dapat kami lakukan adalah yang kami dapat melihat semasa menjalankan assignment ini adalah perbezaan antara motor dan penjana. Okey, untuk motor menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal, manakala penjana menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Dia terbalik dekat situ. Okey, untuk hukum tangan Fleming, motor menggunakan hukum tangan kiri Fleming, manakala penjana menggunakan hukum tangan kanan Fleming. Kita kena ingat, kalau motor kiri, penjana kanan. Okey, kemudian adalah motor menggunakan commutator untuk mengubah kutub medan magnet. Tetapi penjana menggunakan commutator untuk mengatasi kesan kekutuban dan menghidupkan keluaran voltan dari anchor ke dalam isyarat arus terus. Itu adalah untuk analisa. Kemudian adalah untuk kesimpulan. Yang kami dapat simpulkan berdasarkan assignment ini adalah penjana berfungsi untuk menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Kedua-dua motor dan juga penjana menggunakan bahan asas yang sama, iaitu kok, kasut tiang dan tiang, pergulungan medan, teras anchor, pergulungan anchor, commutator dan sikat sebagai binaan mesin. Binaan mesin ni adalah oleh disebabkan binaan untuk motor dan binaan untuk generator adalah sama. Jadi disimpulkan
kedua-duanya ditukar nama sebagai mesin. Maksudnya mesin ni merujuk kepada motor dan penjana. Okey, yang akhir sekali adalah penjana menggunakan hukum tangan kanan Fleming. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.